Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan slide ulasan artikel kami yang bertajuk Ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saudara Muhammad Haikal Azhim bin Hamidun, Muhammad Ammar Faris bin Zulkifli, Muhammad Amirul Mukminin bin Sulaiman, Muhammad Izahan Haikal bin Ibrahim, Muhammad Afham Ikwan bin Ahmad Zaki dan Ashraf Wajdi bin Sabri. Latar belakang ayat mutasyabihat. Al-Quran merupakan sumber utama rujukan buat umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembimbing serta untuk menjadi petunjuk buat umat manusia. Namun, amatlah sedikit bilangan manusia yang boleh memahami isi kandungan Al-Quran secara langsung. Ini kerana Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa Arab dan tingkat bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran adalah sangat tinggi berbanding bahasa Arab biasa. Jadi, wajarlah kita untuk mempunyai kemampuan yang khusus dalam kemahiran bahasa Arab untuk memahami wahyu Al-Quran. Definisi ayat mutasyabihat. Mutasyabihat dari segi bahasa iaitu tasyabbuh yang bererti sama atau serupa. Menurut Ibnu Al-Manzur, ayat mutasyabihat bermaksud perumpamaan yang menyerupai sesuatu. Manakala menurut Imam Al-Alusi menyatakan ayat mutasyabihat merupakan ayat yang membawa makna yang sukar dibezakan dengan yang lain. Makna yang tepat hanya boleh diperolehi daripada penelitian yang mendalam. Dari segi terminologi pula, terdapat banyak perselisihan antara para ulama pada makna mutasyabih, iaitu dalam mazhab Hanafi telah dinyatakan bahawa mutasyabihat adalah merupakan ayat yang tidak diketahui maksudnya, sama ada dari segi akli maupun naqli. Tetapi pada pandangan mazhab Ahli Sunnah pula menyatakan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang hanya Allah sahaja mengetahui maksudnya. Boleh juga dikatakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang hampir sama dan sukar dibezakan, serta hanya Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Para ulama juga bersependapat bahawa ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang mempunyai kesamaran dan ianya memerlukan individu yang berpengetahuan serta penelitian yang lebih mendalam bagi mengetahui makna sebenar ayat. Bentuk-bentuk ayat mutasyabihat. Menurut Al-Zarqani, terdapat 3 bentuk ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, iaitu yang pertama, kesamaran pada lafaz, yang kedua, kesamaran pada makna, dan yang ketiga, kesamaran pada lafaz dan makna. Yang pertama, kesamaran pada lafaz. Kesamaran pada lafaz dibahagikan 2 bahagian, iaitu kesamaran pada lafaz mufrad dan kesamaran pada lafaz murakkab. Kesamaran pada lafaz mufrad ialah lafaz yang tidak jelas maknanya dan asing. Contoh lafaz mufrad pada ayat 31 surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Maksudnya, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Kalimah bermaksud rerumput. Ayat ini dapat difahami setelah dijelaskan pada ayat selepasnya yang bermaksud untuk kesenangan kamu dan binatang kamu, iaitu tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang-binatang ternakan. Seterusnya, kesamaran pada lafaz murakkab. Ialah lafaz yang ringkas dan susunan kalimah yang tidak tertib, yang ayatnya dapat diketahui melalui penelitian.
Contoh pada surah Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Maksudnya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Dari segi perkataan iwaja bermaksud kebengkokan dan dapat difahami maksudnya sesuatu yang tidak jelas. Allah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran yang bukan sesuatu yang tidak jelas, kerana setiap perkara yang disampaikan Al-Quran adalah ia membawa jalan lurus, jalan yang bengkok. Yang kedua, kesamaran pada makna. Kesamaran pada makna ialah yang berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat syurga, nikmat neraka atau keadaan hari kiamat. Contoh pada ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Maksudnya, adapun orang-orang yang sengsara di akhirat akibat perbuatan mereka sendiri dan di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ayat ini menerangkan keadaan kepada orang yang berada di neraka dalam keadaan yang sengsara. Manusia dapat mengetahui maksud ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka tidak pernah melihatnya. Yang ketiga, kesamaran pada lafaz dan makna. Kesamaran pada lafaz dan makna dapat dilihat pada ayat 189 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ زُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Maksudnya, dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumahkannya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini terjadi kesamaran pada lafaznya kerana terlalu ringkas pada maknanya. Ayat ini menerangkan adat Arab jahiliyah dahulu apabila selesai menerangkan haji akan masuk ke dalam rumah mereka melalui pintu belakang. Seterusnya, aspek penting yang perlu diketahui ketika mana kita membincangkan mengenai ayat mutasyabihat ini ialah tentang kaedah penafsiran ayat mutasyabihat. Umum kita ketahui bahawa ayat mutasyabihat ini memiliki kesamaran dan kekaburan dari segi maknanya. Jadi ianya memerlukan kepada penafsiran ataupun istilah lain yang diberikan takwilan untuk kita ketahui makna sebenar di sebalik sesuatu ayat mutasyabihat itu. Jadi, wujud dua mazhab dalam kalangan ulama tentang kaedah penafsiran ayat mutasyabihat ini, iaitu salaf dan khalaf. Golongan salaf ialah golongan generasi ulama yang hidup sekitar 3 kurun hijrah. Mereka berpegang bahawa tasyabihat ini merupakan sifat dan mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga dikenali sebagai golongan itsbat wa tafwid. Golongan yang kedua iaitu khalaf. Golongan khalaf ini merupakan golongan ulama yang hidup selepas generasi salaf. Mereka membuat takwilan kepada lafaz yang membawa makna zahir yang mustahil dengan makna yang segi zat Allah, dan mereka juga dikenali sebagai golongan itsbat wa ta'wil. Dalam kita menafsirkan ayat mutasyabihat ini, ianya memerlukan beberapa syarat penting dalam mengharuskan suatu nas itu ditakwil, dan syarat-syarat ini perlu diikuti untuk membezakan takwilan ahli sunnah dengan aliran bid'ah yang lain. Antara tersebut ialah pentakwil mestilah seorang yang pakar dan mahir bahasa Arab. Ini kerana Al-Quran itu sendiri turun dalam bahasa Arab. Yang kedua ialah nas yang sudah jelas tidak perlu ditakwil. Nas yang memiliki kesamaran dan kekaburan dari segi maknanya sahaja yang perlu ditakwil. Dan yang ketiga ialah wujud bukti kukuh untuk mentakwil sesuatu. Jadi inilah serba ringkas mengenai kaedah penafsiran ayat mutasyabihat yang perlu kita ketahui. Seterusnya, berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, terdapat juga pandangan ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat.
di mana di kalangan ulama terdapat banyak perbezaan pendapat dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Antaranya ialah yang pertama, para ulama tafsir dan kalam telah berbeza pandangan sama ada maksud sebenar ayat-ayat mutasyabihat ini boleh difahami secara mutlak ataupun tidak oleh manusia. Okay, maksudnya sebahagian mereka ni ada yang menyerahkan maksud keseluruhannya kepada Allah sahaja dan ada yang mereka mentakwilkannya. Okay, jadi terdapat dua perbezaan pendapat ulama. Okay, pendapat pertama mengatakan hanya Allah sahaja yang mengetahui maksud ayat mutasyabihat ni. Yakni orang-orang yang berilmu seperti para mufassir, para ulama dan sebagainya hanya mengimani sahaja dan mereka tidak perlu mencari takwilnya. Okay, jadi pendapat ini berasal daripada kebanyakan sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in serta diikuti oleh golongan ahlu sunnah wal jamaah. Okay, seterusnya pendapat kedua difahami pula bahawa hanya Allah dan orang tertentu sahaja, yakni seperti para mufassir dan para ulama lah yang mendalam pengetahuan dalam ilmu-ilmu agama, yang mana orang tertentu ini yang dapat mengetahui makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabihat. Okay, jadi pendapat ini didahului oleh ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid. Jadi dua perbezaan pendapat ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7 yang bermaksud, Dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat, yakni yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Dan ayat-ayat muhkamat itu ibu ataupun pokok kepada isi Al-Quran. Dan yang lain pula ialah ayat-ayat mutasyabihat, yakni yang samar-samar dan tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu, timbullah faham yang berbeza menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, yakni untuk memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah sahaja. Dan orang-orang yang mendalam pengetahuan dalam ilmu agama berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi pendapat kedua yang saya sebutkan di atas tadi, yakni yang mengatakan orang tertentu yang mendalam pengetahuan ilmu agama juga, mereka beranggapan bahawa waw pada ayat 7 dalam surah Al-Imran, iaitu wa rasikhuna fil ilmi, adalah waw ataf, iaitu waw yang diatafkan pada ayat sebelumnya, iaitu ayat illallah. Dan juga ayat yaquluna menjadi hal. Okay, jadi secara kesimpulannya, hanya Allah dan orang yang mendalam pengetahuan ilmu agamalah mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat ini. Okay, seterusnya, pada umumnya, ulama tafsir dan ulama kalam berpendapat bahawa ayat mutasyabihat ialah suatu ayat yang tidak diketahui takwilnya kecuali hanya Allah sahaja. Sebahagian ulama Syafi'i pula mengatakan bahawa ayat ini menetapkan bahawa ada sebahagian dari ayat Al-Quran yang dirahsiakan oleh Allah kepada hambanya. Okay, jadi supaya mereka merasakan kekurangan lah yang ada pada diri mereka dan merasakan tidak akan sampai kepada suatu tujuan kecuali apa yang telah ditakdirkan kepada mereka. Okay, seterusnya menurut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Ishaq Al-Shirazi bahawa mereka juga mengikut kepada pendapat kedua lah, yakni orang yang tertentu yang mendalam pengetahuan ilmu-ilmu agama, di mana mereka ni memperkuatkan lagi pendapat kedua ini dengan mengatakan bahawa pengetahuan Allah terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu dilimpahkan juga kepada ulama yang sangat dalam ilmunya, kerana firman Allah itu adalah pujian bagi mereka. Jika mereka tidak mengetahui maknanya, maka mereka sama seperti orang awam. Selain itu, menurut Hamka bahawa beliau menjelaskan peringatan Allah tentang ayat-ayat mutasyabihat ini bukan bererti ayat tersebut tidak dapat diketahui oleh manusia. Malah peringatan ini sebenarnya bertujuan untuk menyuruh manusia supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Al-Quran. Seterusnya, menurut Mahmud Ibnu Abdul Razak pula mengatakan bahawa beliau membantah keras pendapat yang mengatakan dalam Al-Quran terdapat ayat yang tidak diketahui maknanya. Beliau mengatakan pendapat ini tidak benar kerana menjadikan perkataan Allah tidak mempunyai makna dan juga menjadikan para salafus soleh seperti orang bodoh yang Allah sebut sebagai orang yang sia-sia kerana tidak mampu memahami maknanya.
Okey, jadi dari pernyataan ini dapat kita fahamilah bahawa Mahmud Ibnu Abdul Razak ni yakin bahawa seluruh ayat Al-Quran ni dapat ditafsirkan dan diambil maknanya. Dan yang terakhir, Al-Raghib Al-Isfahani pula mengambil jalan tengah dalam menghadapi perselisihan ini. Beliau membahagikan ayat-ayat mutasyabihat ni menjadi 3 bahagian, iaitu yang pertama, lafaz ayat mutasyabihat yang tidak ada jalan sama sekali untuk manusia mengetahui hakikatnya kecuali Allah sahaja yang mengetahuinya. Contohnya seperti bilakah tibanya hari kiamat, keluar binatang dari bumi menjelang hari kehancuran, yakni kalimat dabbatul ardi dan sebagainya. Yang kedua, ayat mutasyabihat yang manusia dapat menemukan cara untuk mengetahui maknanya seperti mengetahui makna ayat yang gharib dan hukum yang belum jelas dan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh orang tertentu yang mendalam pengetahuan dalam ilmu-ilmu agama sahaja, yang dapat mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat yang khusus dan orang-orang biasa tidak dapat mengetahuinya. Perbezaan ayat mutasyabihat dengan ayat muhkam dari segi bahasa, istilah, etimologi dan terminologi. Pertama sekali, ayat mutasyabihat dari sudut bahasa berasal dari perkataan tasyabuh, yakni kekeliruan, manakala muhkam dari segi bahasa berasal dari perkataan ihkam yang bererti keukuhan, kesempurnaan dan kesaksamaan. Seterusnya, ayat mutasyabihat dari segi istilah iaitu ayat Al-Quran atau ayat As-Sunnah yang makna dan petunjuknya datang dengan tidak jelas dan tidak terang, berbeza dengan ayat muhkam yang mana makna dan petunjuknya datang dengan jelas dan terang. Baiklah, dari segi etimologi pula, ayat mutasyabihat adalah satu ungkapan yang maksud maknanya samar-samar, manakala ayat muhkam dari segi etimologi adalah sesuatu yang di mana maksud dan maknanya zahir dan tidak mungkin diganti ataupun diubah. Jika dilihat dari segi terminologi, ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang maksud maknanya masih lagi belum jelas, mujmal, muawwal dan muskil. Berbeza pula dengan ayat muhkam yang makna maksudnya sudah pun jelas dan tidak samar lagi. Baiklah, kita ambil satu contoh untuk ayat mutasyabihat dalam surah Taha ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang bermaksud yakni Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Kita dapati bahawa perkataan istawa tidak dapat difahami secara langsung dan memerlukan kepada penelitian, kerana perbuatan istawa yang bermaksud bersemayam Allah tidak sama seperti perbuatan makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi syai', dan didapati perkataan istawa lebih dari satu maksud ataupun wajah. Seterusnya cuma Allah sahaja yang maha mengetahui maksudnya. Manakala contoh untuk ayat muhkam ada di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi dan menyembah berhala serta mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kita dapati bahawa ayat tersebut dapat difahami secara langsung dan mudah untuk kita fahami kerana mengandungi satu wajah dan maksud saja, bahawa meminum arak, berjudi dan menilik nasib dengan anak panah serta menyembah berhala adalah haram dan berdosa jika dilakukan. Secara ringkasnya, dapatlah kita simpulkan bahawa ayat mutasyabihat dengan ayat muhkam adalah perkara yang saling berlawanan antara satu sama lain. Kesimpulannya, pentafsiran ayat-ayat mutasyabihat amat penting bagi mengelakkan salah faham dalam kalangan masyarakat dengan kesamaran ayat tersebut. Ulama tafsir terdahulu telah mentafsir ayat-ayat mutasyabihat dengan kaedah yang telah disepakati berdasarkan kitab-kitab tafsir yang muktabar seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Katsir dan lain-lain lagi.
Kesinambungan pentafsiran ayat mutasyabihat ini diteruskan dengan munculnya kitab-kitab tafsir Melayu bagi memudahkan masyarakat masa kini memahami pentafsiran ayat-ayat mutasyabihat, khususnya di Malaysia. Akhir sekali, jelaslah bahawa ilmu dan bimbingan para ulama untuk memahami ungkapan para ulama yang dahulu amatlah penting, supaya dapat memahami maksud mereka dengan tepat dan sempurna serta mengelakkan diri dari terjebak kepada fitnah dalam isu akidah. Isu akidah. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 8. Sekian, terima kasih.